persamaan yang belakang sekali tu. Belakang sekali yang ni. X2 ni. X2 tu. Okey. Okey, maksud dia dekat situ, dekat paksi X, dia 2. Jadi macam mana cakap Dekat pasti X2. Mana nak tahu 2 sini? Ni lah. Kita tengok yang dia berkait dengan ni, dengan garisan-garisan tu. Contohnya? Okey, kan ada 2 garisan kan? Okey. Okey, saya labelkan, nak jadikan dia segitiga. Okey. Okey, saya letakkan dekat yang Y sama dengan X negatif 2 tu. Garisan Sini. putus-putus. Okey, faham? Okey. Jap. Dekat sini dekat sini Dekat Dekat sini. situ. Okey, awak buat apa? Saya buat satu garisan. Garisan putus-putus. Ujung ni. Dekat ni. Dia akan bercantum jadi segitiga. Faham tak? Saya cakap Cantum mana? Saya nak mula kat mana ni? Saya nak mula buat betul-betul kat mana? dekat Y sama dengan X negatif 2 tu. Ya, kat ujung garisan ni. Okey, garisan tu. Ke bawah Tak sini? dekat paksi X. Yang pasti lah ni. Kat situ dekat Sini. dekat kosong tu. Kat kosong. Kosong sini. Ha. Semula. Adakah dekat sini? Ya. Ya, Ustaz. Macam mana awak tahu kat situ? Sebab dia bertembung, dia akan jadi segitiga. Kalau dekat atas tu, dia akan jadi segi empat. Okey, kalau saya padam, saya buat kat sini. Bukan segitiga. Segi empat, Ustaz. Mana segi empat? Tu. Satu. Okey, ni bukan segitiga. Tak, sebab dia... Segi empat, Ustaz. Mana segi empat? Tu, 1, 2, 3, 4. Ni kalau yang selorek ni bukan segitiga ni. Bukan segitiga tu. Segi, sekejap. Lah. Okey. Baik, sekarang kita patah balik. Soalan dia adalah kenapa Danish fikir putus-putus tu berada di sini yang saya buat ni. Siapa yang boleh bantu? Danish? Kenapa? Sebab ni Atila, silakan. kan dia kata Y sama dengan 3X. So garisan yang Ustaz garis tadi mula-mula tadi, itu 3X Ustaz. Okey. So tu kat 3. So nak dapat 2 mesti kurang sikit daripada tu. Oh, boleh macam tu kurang-kurang Kalau sekarang saya faham maksud Atila adalah kalau saya mula dekat sini, ni adalah untuk Y sama dengan 3X, betul tak? So garisan kat 3. Okey, baik. Adakah anda perasan saya kat sini pun saya start kat Y dengan 3X juga? Yang ni. Garisan saya buat tu juga melanggar garis Y sama dengan 3X. Soalan pertama, dia bukan kebat tapi terperangkap disebabkan tidak ada grid. Tak ada grid. Tak ada skala. So macam mana kita nak tahu dia parking kat mana? Memang betul kat pasti X. Semua orang tahu. Saya setuju bila anda mula kat sini ialah X sama dengan 2. Parking dekat pasti X. 2. Betul. Tapi di mana? Di mana logiknya kita pilih kat sini? Kalau kita pilih tadi kat sini, katalah betul sini Betul. Siapa boleh buktikan? Macam mana boleh katakan kat situ? Siapa? Aina, silakan. Dari situ kan situ kat pintasan X. So, kosongkan Y untuk carikan X. Untuk cari X, pintasan X. Kejap. Dan ambil yang mana? Ada 2 persamaan kat sini. Y sama dengan X tolak 2. Y sama dengan X tolak 2. Okey. So, sekarang ni kita cari pintasan X dia. Pintasan X. Okey, betul. So, kosongkan Y. Kosongkan Y, maka X tolak 2. Sekarang X sama dengan 2. 2. Betul. Maka dekat sini adalah 2. Okey, so cara dia adalah menggunakan persamaan tadi tu. Persamaan yang ini. Kita modify yang ini. Okey? So yang itulah persamaan yang kita gunakan untuk dapatkan pintasan pada garis X tu. Okey, semula. Bagi nampak balik.
pada mula-mulanya kita tak tahu tau kat mana 2 kan. Yang ni dia dah bagi, betul kan? Yang ni pun dia dah bagi. Cuma yang ni sekarang ni X kurang 2. Bila X kurang 2 ataupun kita buat sama dengan lah, kita buat sama dengan X sama dengan 2 ni, nilai 2 ni tak tahu dekat mana nak letak. Tak tahu sebab dia tak pakai grid. Jadi salah. Dia satu cara yang kita boleh dapat. Satu ialah kita ambil persamaan yang mengena paksi X itu. Okey? Kebetulan ada ni. Nasib baiklah ada sahabat kita ni. Ni. Nama dia adalah Y sama dengan X tolak 2. Garisan Y sama dengan X tolak 2 tu betul-betul memintas. Betul-betul dia pintas dekat paksi X. Okey? Cuma persamaan itu hanya boleh bantu kita untuk dapatkan berapakah nilai pintasan kat sini. Tu cerita dia. Ni. Yang ni nak tahu kat sini berapa. Okey. So, menggunakan persamaan ini, sahabat kita tu, kita boleh dapatkan pintasan dekat X tu. Maka kita gunakanlah persamaan. Inilah persamaan tadi ni. Okey. Jadi, Y sama dengan X tolak 2. Oleh kerana dia adalah pintasan X, sebab ni kan kita nak cari kat sini kan. Maka tu dipanggil pintasan X. Maka kita akan kosongkan Y. Maka X tolak 2 kan. So, X sama dengan 2 dipindah ke kiri, jadi positif 2. Maka, dekat sini tu nilai dia adalah 2. Boleh faham? Okey jadi, persamaan Y sama dengan X tolak 2 tu membantu kita untuk dapatkan clue di manakah kedudukan X2 itu. Jelas? Boleh? Semua? Boleh Ustaz. Okay. Boleh Ustaz. Bila dah dapat 2 kat situ, maka kita dapatlah tahu kat mana kedudukan X2 tu, maka barulah kita buat kat sini. Sini lah. Yang putus-putus ni untuk mewakili persamaan ni, sebab dia X kurang 2. Kan simbol single ni. Bila single, dia putus-putus lah. Baru betul. Okey? Baik, Danish, teruskan. Danish. Ustaz. Okey, teruskan. Okey, lepas tu dah jumpa tu kita tengok segitiga tu. Segitiga tu okey? Okey, yang berkait dengan soalan tu. Okey. Okey, so sekejap what the shit. Ringkas ni kita dah dapat jawapan belum? Dah. So yang segitiga ni kan? So, kita Jadi inilah. Inilah betul tak? Okey, betul? Betul. Okey So itulah kawasan yang terlibat. Baik, yang ni menghasilkan satu garisan wajib. Ini wajib sebab dia ada 3 ketaksamaan. 2 daripadanya dah siap garis. 1 tak ada. So yang putus-putus ni wajib dibuat dan dilabelkan. Dengar, take note sikit. Saya kata adalah bila soalan macam ni wajib dibuat garisan. Ni satu markah putus-putus sebab itu adalah X kurang 2 iaitu simbol dia single dan wajib dilabelkan. Kenapa wajib dilabelkan? Kenapa wajib dilabelkan sebagai 2? Siapa boleh bagi alasan? Anyone? Sebab dia tak ada grid ataupun sebab tak ada grid. Bila tak ada grid, kita wajib melabelkan sebagai 2. Okey? Tetapi melabelkan X kurang 2 ini tidak wajib. Tidak wajib. Okey? Sebab yang penting adalah kedudukan 2 tu. Harus diletakkan di situ. Okey? Tapi kalau awak nak padam 2 ni, letakkan persamaan X kurang 2 pun boleh. Salah satu, tak ada masalah. Nak letak 2 pun boleh. Tak ada masalah juga. Yang paling mustahak ialah meletakkan angka 2 di paksi X itu. Sebagai pembuktian bahawa kita adalah dapat garisan pada paksi X sama dengan 2. Yang tu mesti ingat. Tulis nota sikit. Ingat benda tu. Sebab soalan ni kita lalu bincang macam ni. Dia senang tapi ramai terperangkap nanti. Saya cakap saya. Ramai terperangkap dengan soalan yang senang. Bahkan ramai yang tak dapat A hanya disebabkan kecuaian pada soalan yang senang. Jadi ingat peringatan untuk orang yang dapat B, dapat C, dapat A. Ini adalah cabaran bagi anda untuk mengelakkan kecuaian. Bagi soalan yang senang. Baik. 2 markah lagi ialah melorikkan betul ni.
Ni kan, melorikkan ni 2 markah. Lorikkan tidak terkeluar pada garisan. Terkeluar sikit, dia tolak tu markah. Okey, mesti dalam kawasan segitiga itu. Okey. 2 markah 3 markah. Total 3 markah. Ada soalan? Okey, saya nak ulas sikit tentang kecuaian yang sering berlaku pada soalan ini. Okey, dengar baik. Tengok saya pandang balik yang ni. Okey Ada pelajar, dia dah betul dah. Dah betul dah dia guna ni. Dia buat sepadan tu dah betul. Tiba-tiba dia lorik kat sini. Kita tengok tolong ambil iktibar sikit. Dia lorik ni. Dia nampak segitiga ni. Dia nampak segitiga. Tapi yang dia nampak adalah segitiga ini. Itu saja dia lorik. Dan perkara ini berlaku pada batch korang juga. Soalan-soalan yang sebelum ni, saya perhatikan ada yang silap. Kenapa silap? Sebab dia tak mahir, dia tak faham dekat mana dia punya rantau yang membatasi segitiga itu. Sebab itu, cuba tengok. Pelajar ini, dia buat silap, dia lorik yang ini. Sampai sini je. Ni segitiga. Kan segitiga ni. Betul tak? Betul lah segitiga. Tapi salah. Sebab dia lorik kat situ saja. Kerana dia fikir bahawa paksi X ini dengan paksi Y tidak boleh diconteng. Tak boleh kita lepas. Tak boleh kita lorik melepasi kawasan paksi. Sedangkan paksi itu boleh dilorik. Paksi X, paksi Y boleh dilorik. Jadi boleh lepas kawasan sampai bawah. Tak ada masalah pun. Okey? Ini kesilapan yang saya dapat kesan. Bukan batch awak je, batch sebelum ni pun ada juga yang salah. Hanya disebabkan dia salah lorik, hilang 2 markah. Okey? Tak dapat satu dia. Tak dapat 1 markah. Dia lorik sikit, tak dapat 1 markah kosong. Dia dapat 1 markah je, dapat markah untuk melabelkan paksi tu je. 2 markah tu hilang. Sebab lorikan dia salah. Sebab itu ambil perhatian benda ni. Bab ni senang, tapi kecuaian menyebabkan anda mengundang malapetaka. Okey, jadi ingat betul. So, cadangan saya adalah bagi budak yang pandai ke budak yang lemah, ikutilah nasihat ini. Pertama, bila awak dah selesai membuat garisan yang ketiga ni, okey dengar ni cadangan saya untuk mengelakkan kecuaian. Ambil satu pen. Tak salah pensel ke? Pensel boleh. Ikut awak lah kan? Pensel. Kalau saya pakai pen tengok saya buat. Saya akan buat apa tau? Saya akan tandakan ini. Okey, yang ini pertama. Y sama dengan 3X. Saya buat macam ni. Saya buat panjang sampai bawah. Sampai bawah. Kedua, saya buat untuk Y, X tolak 2 pula. Saya buat. Biar orang nampak kita macam gila. Asal kau buat tanda balik ke sana ni? Tak apa. Kita tak nak ngecuai. Dan yang ketiga, saya buat macam ni. Sekarang saya akan lorik ikut kawasan segitiga yang saya nampak tu. Maka saya akan lorik kat sini. Sampai jumpa bawah. Naik atas balik. Baru selesai. Okey? Itu cara yang saya buat untuk mengelakkan kecuaian. Jadi ini tips saya nak kongsi supaya anda tidak berlaku kecuaian. Semua orang tahu benda ni. Semua orang tahu. Kita buat banyak kali latihan pun semua orang tahu. Yang menjadi masalah adalah kecuaian. Okey. So nak mengelakkan kecuaian, tip yang saya bagi tahu adalah kita garis semula. Kita buat garisan panjang, kita garis guna pensel je. Garis balik supaya kita punya penglihatan tidak lari daripada kawasan yang kita nak lorik itu. Ingat markah ni ada 3 markah sahaja. Tapi 3 markah tu sangat penting untuk membezakan markah grade kita. Ada orang markah dia dapat markah 59. Dah dapat 60 pun payah sebab markah ini salah. Okey, yang paling menyedihkan di soalan SPM sebenar pun dia tetap salah yang ni. Sedangkan tu soalan senang. Ambil iktibar supaya kecuaian tidak akan berulang. Okey? Dan kecuaian seterusnya yang saya kena bagi tahu juga, setiap kali kena bagi tahu. Ialah dah tahu dah. Lorik dah tahu dah, dia dah mahir skill semua kan. Dia silap apa tahu? Dia silap yang ni pula. Yang ni dia pergi buat garisan penuh pula dah. Dah salah.
Okey? Kenapa jadi macam tu? Kenapa boleh cuai sangat begitu? Okey? Dia lupa. Tiba-tiba dalam experiment dia stuck. Dia jadi blur. Dia dah lupa dah yang single ni adalah garis putus-putus. Dia dah confused. Mungkin dia berdebar sangat ke, menyebabkan dia dah buat garisan yang penuh, bukan putus-putus. So, tolong ingat, sebelum kita jawab soalan ini, buatlah sedikit nota di tepi, tak salah pun, macam ni. Yang ni putus-putus. Yang macam ni penuh. 2 ni cukup. Cukup untuk ingatkan kita supaya tak berlaku kecuaian. Sebab ada, saya tengok pelajar 5AB sekarang ni, yang buat macam ni. Saya nampak dia buat nota tu sikit sebelum masa dia nak jawab soalan ni, dia buat sikit supaya nak ingat. Bagus, saya ucapkan tahniah kepada pelajar berkenaan yang buat macam tu. Tu mengelakkan kecuaian. Bagus macam ni. Okay? Jadi korang pun kena buat macam ni juga. Supaya ambil masa sikit. Saya bukan suruh buat semua. Bukan suruh buat sampai 4. Ni kena buat. Tak payah buat semua. Kita buat 2 cukup. Yang penting ingatkan yang single tu putus-putus, double tu penuh. Kadang-kadang kita ingat. Masalah sekarang ni, bila dalam exam, tiba-tiba stuck tau. Stuck ni, tak siapa boleh jangka. Bila stuck, kita pun lupa. Panik. Dan kita lupa bahawa yang garis, yang simbol single tu adalah putus-putus, kita buat penuh. Dah hilang markah. Okey? Jelas Okey semua? Okey, Ustaz. Saya cerita panjang lebar ni supaya anda dapat sekaligus semua. Skema jawapan dapat, tips pun dapat. Petua semua dapat, saya bagi terus. Sebab tu kita bincang lama. Okey? Okey, baik. Kita pergi soalan yang kedua. Terima kasih Danis tadi. Soalan yang kedua adalah, saya persilakan. Siapa ada sini? Aina ada Aina? Ada Ustaz. Aina Suhairi macam penyanyi apa tu? Sarah Suhairi. Saya pun ingat lah. Saya tengok ada penyanyi tu nama dia Sarah Suhairi. Saya teringat adik kakak Aina kot. Bapak sama kan? Tak Bukan Ustaz. Oh bukan Bukan Ustaz. Okey baik. Okey baik, silakan Aina. Nak macam soalan Ustaz? Terpulang. Okay. Ada satu menjaga sebuah trapezium ABCD. E ialah titik tengah bagi CD. So, maksudnya DE dengan CD tu adalah sama. DE dengan EC adalah sama. So, diberi luas kelatan berlorek ialah 85 cm. Bentukkan satu persamaan kuadratik dalam sebutan X, seterusnya cari nilai X. Okey, boleh tak saya labelkan sini 85 sini? Boleh ke? Boleh? Okey, teruskan. Okay. First, Exact. Okey. Yang ni saya confuse sikit Ustaz. Dia nak persamaan kuadratik untuk bentuk tu ke ataupun just untuk lorek? Dia nak suruh bentukkan dulu persamaan kuadratik, lepas tu cari nilai X. Okay. Kan dia ada bagi X ni kan? X tambah 1, X tambah 3. Dia suruh tahu berapa nilai X tu. Tapi sebelum tu kena bentukkan persamaan kuadratik dulu. Okey, kejap Aina. Sebelum Aina teruskan, saya nak tanya yang lain. Ni, yang ada kat sini. 16 orang ni. Kalaulah tak ada persamaan kuadratik ni, perkataan ni ni. Tak ada dalam soalan. Macam mana anda tahu dia adalah kuadratik? Arina? Sebab dia suruh cari nilai X, Ustaz. Amira, ya. Amira macam mana Amira? Sebab dia suruh cari X. Apa dia? Sebab dia suruh cari X. Amira, saya tak dengar suara awak. Hilang. Tak terdengar sebenarnya. Dia hilang. Dia putus-putus. Sebab dia suruh cari X. Tak dengar? Saya dengar dia kata, awak cakap dia suruh. Tu je. Ada lain Ustaz. Sebab Okey, tak apa. Orang lain? Apa? Arina? Natasha? Ustaz, saya ni clearkan pendengar Ustaz tadi. Mira kata sebab dia suruh cari nilai X. Macam tu juga saya. Sebab dia suruh cari nilai X. Okey. Dia suruh cari nilai X, maka kita anggap sebagai kuadratik.
Okey? Boleh juga. Lain, ada clue lain tak siapa yang bernampak kat situ? Okey, Dia ya. dia ni tak dia tak jelaskan dia punya apa tu ukuran tu, dia tak jelas. Maksudnya dia tak bagi maklumat tu full. Baik, boleh terima. Ada lagi pandangan lain? Soalan saya adalah, kalau soalan ni tak ada perkataan kuadratik di dalam soalan. Dia tak bagi tahu pun kuadratik tu. Kuadratik tak ada dalam soalan, dalam ayat dalam soalan tu. Macam mana anda boleh tahu ini adalah soalan kuadratik? Kuasa Ustaz. Betul? Kuasa? Saya setuju. Kuasa 2 ni hanya untuk kuadratik. Dah tentu dia kuadratik. Tak ada dalam bab soalan lain. Okey, bila awak jumpa kuasa 2 tu luas, ada kuasa 2, tentu kuadratik. Clue lain? Clue lain adalah biasanya kalau awak jumpa 2 kurungan macam ni, 3 kurungan je lah. Memang kuadratik lah. Takkan macam tak. Okey? Tak ada topik lain. Kalau anda mengkaji kertas 2, tengok pattern soalan kebat kuadratik. Mesti macam ni. Mesti macam ni pattern dia. Okey? Jadi ambil iktibar. Ambil orang kata penghayatan dalam bab kuadratik ni. Tidak semestinya perkataan kuadratik tu akan keluar dalam soalan. Dalam soalan yang baru-baru ni saya bagi tahu, dia tak bagi tahu pun kuadratik. Tapi kita boleh tahu dia punya pattern tu adalah kuadratik. Jadi kena ingat perangkap sentiasa disediakan dalam soalan. Untuk merangkap pelajar ni, ada pelajar dia buat gunakan kaedah biasa. Kaedah biasa? Salah. Sebab ini adalah menggunakan persamaan kuadratik. Harus ditunjukkan perfaktoran. Saya tak menolak kemungkinan ada pelajar menggunakan kaedah biasa. Dia guna kaedah kira-kira lah. Dia kira macam mana tak, X tambah 1 kuasa 2 macam mana. Dah lah dapat jawapan. Dapat jawapan contohnya X3. Betul pula tu. Tetapi tidak boleh diterima sebab konsep penyelesaian dia menggunakan kuadratik. Tapi dia buat cara macam mana dapat jawapan sama. Tak boleh lah. Tak terima. Okey? So, mesti gunakan kuadratik. So, kena faham contoh soalan yang bentuk kuadratik. Baik, teruskan tadi Aina. Okay. First, saya buat formula dia dulu. Formula okey. Formula trapezium. Trapezium okey. 1/2 darab A tambah B darab C. Okey. Yes. Lepas tu, masukkan nilai. Yang AB tu adalah A. AB yang dekat rajah tu, AB adalah A. Maksudnya X tambah tu? Yes, X tambah 1. Okey. Tambah dengan 2X tambah 4. Okay, tambah tu saya tak kurungan ke ataupun biar tambah terus? Kat situ saya buat 2 kurungan. Maksudnya kan kurungan luar adalah kurungan A tambah B tu. Macam tu. Lepas tu? B? B 2X tambah 4. Ada simbol tambah Ustaz. Oh ya okey. Tambah 2X tambah okey 4. Saya tanya sikit, kalau kita ada timbul tambah, apakah perlu kita buat kurungan? Tak perlu Ustaz. Tak perlu kan? Tak perlu. Kita boleh terus tambah kan? Dia bila ada kurungan ni, bila darab je kan? Betul tak? Jadi kita buka okey, saya padam padam ni. Ya, padam semula dah. Dia balik. Jadi X tambah 1 tambah 2X tambah 4. Boleh Aina? Okey ya? Ustaz. Tambah dengan C berapa C? C X tambah 3. X tambah 3. Okey, teruskan. Bukan darab Ustaz. Darab ya, darab. Tengok cikgu pun cuai darab 3 ataupun saya buat macam mana boleh darab. Ni buat kurungan X tambah 3. Okey. Lepas tu habiskan yang dalam kurungan tu. Habiskan dalam kurungan. Yang tambah tu. 1/2 darab 3X 3X tambah 5. Okey. Darab dengan X tambah 3. Teruskan.
Okay. Lepas tu 2 boleh kan Ustaz yang X tambah kalau Apa? darab dulu boleh kan Ustaz? Boleh? Darab dulu lah. Darab dulu So 3X darab X. Ha. 3X darab X, 3X kuasa 2. Okey. 3X darab 3, 9X Okey. tambah 5 darab 5X, 5 darab 3, 15. Okey. Okay, Dua. so selesai. Yang setengah ni? So 9 tambah 5, 14. Yang setengah ni. Yang ni. Setengah ni. Bahagi 2. Bagi 2 Okay, bagi 2. Boleh kita boleh pemudahkan jadi macam ni. Okey, lepas tu? So 3X kuasa 2 Oh. bagi 2 dapat 1.5. Sekejap. Oi, macam mana tu? 3X kuasa 2, pemudahkan ni tambah 9 tambah 5 apa? 13? 14. 14X tambah 15. Macam ni? Bagi dengan 2. Okey, lepas tu? Sama dengan kosong kan Ustaz? Kosong. Okey. Dot. Bukan sama dengan kosong Ustaz? Boleh? Kat sini ada operasi tolak. Tolak. Dia kan tolak segitiga tu, lepas tu sama dengan 85. Wow. Gimana tadi tu? Sebab dia dah bagi. Di awal tadi Tak, tapi saya buat satu-satu. Okey. Okey, ni yang awak dapat. Yang ni adalah untuk yang keseluruhan trapezium, betul tak? Okey, saya buat nota sikit supaya yang lain pun dah tahu. Ni adalah untuk luas trapezium luas trapezium. Ni luas trapezium. Yang ni maksudnya kita tak dapat lagi luas penuh dia. Macam ni je lah. Okey, teruskan. Okey, so tolak. Okey, tolak Tolak. Sekejap. Tolak. Dengan 1/2 1/2 darab X tambah 3 dalam kurungan X tambah 3 darab mesti yang kurungan besar Ustaz, 2X tambah 4 tolak X tambah 1. 2X tambah 4 tolak X tambah 1. Oi, macam tu Kenapa macam tu Dot Macam ni? Sebab dekat kalau Ustaz Yang ni orang buat luas segitiga kan? Luas segitiga. Oh, ya. Okey. Sebab tinggi dia yang ni kan, X tambah 3. Yang dia punya tapak ni adalah 2X tolak 4 tolak dengan apa ni? Dengan tu atas tu, X tambah 1. Ya, betul. Okay, kalau macam tu, Ustaz, kalau macam tu kan dia kata sama kan? So, just darab X tambah 1 lah. Sama, betul lah. So, darab X tambah 1 je lah kan? Jadi tak payah lah kan? Tak payah. Maka sini adalah X tambah 1. Okey. So, sebab sama macam tadi. Darab dulu. Ya. Darab, okey. Awak ubah satu So, yang ni kita follow je lah Okey. Selesaikan yang segitiga tu. 2 tambah, saya suka buat, tunggu sekejap. 16 dengan 2 tolak berapa ni? 2. X kuasa 2. X kuasa 2 tambah dengan 3X. Lepas tu tambah dengan X kuasa 2, 3X lagi. Tambah 3X. Tambah 3. Bagi 2 sama dengan 85. Okey, teruskan. Lepas tu habiskan je boleh Ustaz? Maksudnya sekali je, terus. Sekalikan terus. Bawah sama kan? Bawah sama.
Jadi kita kejap. Yang ni kena kurungan. Kena kurungan. Ada negatif ni kan? Negatif ni akan jumpa yang ni, negatif ni akan jumpa yang ini, negatif ni akan jumpa yang ini, negatif ni akan jumpa yang ni. Dia akan bertukar tu. Jadi kita buat balik 3x kuasa 2 tambah 14x tambah dengan 15. Okey, tolak x kuasa 2, negatif positif tolak 3x, negatif positif tolak 3x, negatif positif tolak 3. Sama Bawah dengan dia tulis sekali 2. je kalau terus Ustaz. Sama dengan pangkat 2. Buat 2 buat. Terus bawa ke sebelah. Boleh. Sekejap, kita pemudahkan dulu sini. 3x kuasa 2 dengan kuasa 2 tinggal 2x kuasa 2. 14 tolak 9. 6. 14 tolak 6 berapa? Positif 8 8x tolak ni 15 dengan 3 tambah 15 tolak 9 12. Okey, 85. 2 ni buat di atas, 85 apa? 170. Okey, so next kita akan bawa ni 170 ke sebelah kiri kan? 2x kuasa 2 tambah 8x tambah 12 tolak 170 sama kosong. 2x kuasa 2 tambah 8x tambah tolak apa ni? Tolak 158. Tolak 158 sama kosong. Okey, terus ya. Lepas tu buat kurungan 2 dulu. Boleh tak kita kecilkan? Kecilkan survey 2 Ustaz. Simpai 2. Boleh Ustaz? Okey, kalau bahagi dengan 2, X kuasa 2 x kuasa 2 tambah 4x okey, tolak 79. 79. Okey, next. Lepas tu guna kalkulator. Okey, Sama dengan kosong. So, teruskan. ya Ustaz. Okey. Kat sini Ustaz, X1 sama dengan 7.110. Kejap. Kenapa skema lain Sekejap. 170 tu betul. Ustaz, saya ada nak bantah Aina pun tadi, boleh tak Ustaz? Okey, silakan. Nak bantah yang mana? Yang segitiga tadi. Sekejap saya bantah balik. Segitiga mana? Yang Yang ni, X tambah 1, yang X tambah 1 ni. Okey, yang ni okey. Kenapa bantah? Kenapa dia X tambah 1 Ustaz? Saya tak tahu Ana cakap ni. Kenapa? Sebab mungkin ikut kefahaman Aina. Kejap. Yang nak dibantah ialah yang ni kan, betul tak? Okey, kenapa dia X tambah 1? Baik, kita tengok Raja balik. Okay, silakan Atilah. Bantah. Mungkin Aina cakap X tambah 1 sebab AB sama dengan DE. Tapi dia bagi DC tu 2X tambah 4. Lepas tu dia kata E tu ada di tengah. So maksudnya DE tu tambah sama dengan EC lah kan? Ya. So saya buat X tambah 2. Sebab kalau X tambah 2 tambah X tambah 2 akan dapat 2X tambah 4. Okey, menarik. Sekejap. Macam mana? X tambah 2? X tambah 2 okay. Tambah X tambah 2 akan baru dapat 2X tambah 4. Maksudnya kali 2 Kalau kalikan 2 2x tambah 4. Sebab kalau X tambah 1 tak dapat 2X tambah 4. Okey. Maknanya tak sama lah tu. Yang ni tak sama yang bawah ni. Jadi sini adalah X tambah 2 lah asalnya kan? Sini pun samalah. Maka sini pun adalah X tambah 2. Sebab bila kita tambahkan boleh dapat 2X tambah 4, betul tak? Betul Ustaz. Okey, baik, diterima hujah itu. Maka kita betulkan kat sini. Alamak, Rabi. Tadi. Ni kita start balik kat sini Okey, tak apalah Dah. Ada lagi bantahan? Nanti kau screenshot
Kerja kerja. Okay. Screenshot. Ustaz. Okay. Tak apa, nanti kita ada rakaman video, jangan risau. Kita akan, saya akan bagi video rakaman ni. Okay, baik. Semula Yang ni dah tukar Yang ni dah tukar tadi. Ini adalah X tambah 2, bukan X tambah 1. Okay, ada nak tanya setakat tu? Sebelum kita teruskan. X tambah 2 betul Boleh Berterima Boleh Ustaz. Okay, boleh Okay, baik. Sekarang kita betulkanlah yang bawah ni. Okay. Alamak, dah banyak tu. Tak, Mana betulkan yang 3 tadi Ustaz. Betulkan yang 3. Just 3.26. So 3. Ustaz tadi banyak semua. Ya ke? Tadi lah. Apa tadi? Kejap. Ustaz. Jawapan Aina, saya rasa Aina punya tadi tu betul lah Ustaz. Sebab jawapan dia 7 Ustaz kan? Saya dapat 7. Ustaz, betul tak? Saya rasa jawapan Aina tu tadi betul sebab dia kata kan sama. Sama yang dekat apa tu? D dengan Aina pun dapat 7 Ustaz. Itulah, saya saja je. Saya rasa Aina punya tu betul kan Aina dia tu. Dia 7 ni, kalau orang buat cara lain pun dapat 7, apakah betul kan? Kita tengok sekejap. Sekarang kita bikin logik. Logiknya adalah tadi, kalau Aina kata sama, dia tengok macam ni. Yang X tambah 1 ni, dia kata sama. Diingatkan yang lebar ni, yang ni, saya guna pen lain je Mana pen Yang ni sekejap. Yang ni, A sampai B ni adalah sama panjangan D sampai E ni. Dia anggapkan sama lebar tu. Sebenarnya tak betul. Tidak betul kerana di bawah ini panjang dari D ke C adalah 2x tambah 4. 2x tambah 4 ni panjang itu. Dan dia bagi tahu E tu tengah-tengah. Bila tengah-tengah, so kita kena pecahkan 2 lah. So kalau pembuktian dia adalah kalau kita katakan sama, kita ambil X tambah 1 kan. Darab dengan 2 lah kalau 2 kali Kita akan dapat apa ni? 2X tambah 2. Sedangkan di bawah tu 2X tambah 4. Maka logik tu tak ada lah. Balik pada hujah Atilah tadi, Atilah katakan X tambah 2. So bila X tambah 2, darab dengan 2, baru kita dapat 2X tambah 4. Maka di situ logiknya. Sebab tu kita ambil sini X tambah 2 dan sini pun X tambah 2. Boleh? Okay Ustaz. Ada yang lain okey okey. Okey. Tu antara logiknya lah. Okey, baik kita pergi balik. Macam mana tadi ni? Okey, Aina tolong Aina macam mana tadi? Sini. Terpalam mak dia. Tadi 1/2. C terus ni lah. X tambah dengan 6X. 6S Sebab 3X tambah 3X. Oh terus Kena pasal satu. Tak tahu dia orang. Saya tak tahu. Saya okey. Okey Okey 6X tambah dengan 6. Okey. Bagi dengan 2. Bagi 2. Okey. Bawah kita Bawah tu betulkan. sama. Bawah tu tak payah pada semua. Kita betulkan mana? Just Ni tolak 6. Ni Tambah 6X. tambah 6X tolak dengan tambah 6. Tolak 6. Tolak. Yang Ni tu pun pun tolak tolak 6X. Yang ni pun tolak kan? Okey, tolak. Okey. Lepas tu Lepas tu yang 12 15 tolak 6 lah kan? 4. Tolak 6. Berapa? 9. 9. Ni 9 Betul? Betul. Ya, tu yang tu betul kan? 9 tolak 170. 161. Okey, sekejap. Maka sini adalah negatif 161. Lepas tu kalau macam tu tak payah kecilkan lah kan? Kejap. Kenapa jawapan skema ni 9S bukan 8X? Yang ni dia dapat 9X. Cek balik. Saya tengok atas balik. 14X dengan 6. 9 ke 8? 8 kan? 14 tolak 6, 8 Ustaz. Ke ada yang salah? Ustaz, bukan 5X ke? Yang 6X tu bukan 5X ke? Kenapa? 5 ke 6 5 kan? Saya kira 5.
5 Ustaz, 5. Ha? 5 eh? 5X. Betul ni? Sebab ada 2 Ustaz. Hai, kena buat satu balik. Ni X kuasa 2, lepas tu X tambah 2X. Lah Aina rumah. Ni tambah 3X tambah dengan 6. Kan sini 5. Sorry. Kan? So 5X. Patutlah. Okey. Bawah ni negatif 5X. 5X. Ni Mujo boleh bincang kalau dalam SPM nak bincang dengan siapa. Lepas tu, jadi ni 9 lah kan? 9. Ni 9. Ni 9X, ini pun 9X. Betul tak? 9X. Betul. Itu 9X. Maka sini pun adalah 9X. Ini adalah 9X. Tak kecil kan Ustaz? Tak boleh kecil, tak boleh kecil. Tak ada kan? Boleh batal lah. Okay. Okay, so kita punya persamaan adalah 2X kuasa 2 tambah 9X tolak 161. Okay, so kita buat dalam kurungan. X1 sama dengan 7. X1 sama dengan 7. Yang X kedua tu sama dengan, saya buat pecahan, negatif 11/1/2. Okay tak? Negatif 23/2. Okay. Jangan pecahan bercampur. Kalau nombor bercampur nanti banyak yang senang masuk dalam kurungan. Kita mesti dalam pecahan tak wajar. Okay. Jadi masukkan dalam kurungan adalah X tolak 7. X tolak 7. Satu lagi ni? X tambah 23. X tambah 23. Okay. Betul? Itu je lah. Ambil yang X sama 7. Okay, kita ambil yang positif. Kita ambil yang ni. Dah. Okay so markah pertama, saya guna pen warna lain. Markah pertama ialah persamaan ni, kuadratik ni. 2X kuasa 2 tambah 9X tolak 161 tambah dengan kosong. Ini satu markah. Okay. Kemudian kita buat dia punya pemfaktoran ni. Tambah kosong, satu markah lagi. Dan jawapan akhir adalah 2 ni. X sama dengan 7 dengan X sama dengan negatif 23/2. Yang ini satu markah. Dan kita kena asingkan. Declarekan kita ambil X sama dengan 7 baru dapat markah yang keempat. Okey. Kalau kita tak asingkan, maka kita dapat 3 markah je. Asingkan boleh ada 2 cara. Pertama, sama ada awak tulis balik. Selepas awak datang selesai yang ni kan. Selesai senaraikan X dengan 7, X sama dengan negatif 23/2 ni. Asingkan. Kita nak ambil yang positif. Kita tulis balik. Tulis balik X sama dengan 7. Maka kita akan dapat markah keempat. Ataupun awak buat kurungan. Ataupun segi empat macam ni. Buat segi 4 macam ni yang saya buat ni. Buat segi 4. Itu adalah tanda sebagai awak mengasingkan. So awak dapat 2 markah kat situ. Tapi sebaiknya adalah tulis semula nilai X yang kita nak. So kita highlightkan X dengan 7 ni. Maka kita akan dapat markah keempat. Okey? Kalau setakat kita buat X sama dengan 7, lepas tu X sama dengan negatif 23/2, dapat 1 markah je. Markah keempat tak dapat. Sebab kita tak asingkan. Kita kena asingkan yang positif. Okey? Ada soalan? Boleh ke semua? Setakat ni? Boleh ke yang lain? Sana yang lain? Senyap ke? Boleh. Dia panjang sikit, tak apa. Korang buat, mana yang salah nanti korang boleh tengok balik rakaman. Saya akan buat rakaman ni, saya akan upload nanti di YouTube. Boleh tengok semula Sebab tadi ada kesilapan tadi kiraan. Kita pergi soalan yang ketiga. Okey Okey, soalan yang ketiga, silakan. Sampai soalan 3 je lah, lepas tu kita stop. Siapa di sini? Apa ni? Erliza. Dah sudah. Hazira dah Hazira. Oh tak ada, dalam kereta. Mana ni? Siapa lagi belum Ustaz, saya ada. Siapa? Hazira, bukan dalam kereta? Dah sampai rumah. Dah sampai rumah? Okey, Hazira, silakan Hazira. Ustaz, apa jawapan dia, Ustaz? Oh, tanya jawapan dulu. Tanya jawapan dulu Jawapan dia adalah dewasa 95, kanak-kanak 30.
Okey. Ustaz, tapi saya guna kaedah metrik. Boleh sebab dia tak bagi tahu pun kaedah apa kan. Ah, Okey, silakan. dia kata Okey, saya menunjukkan tiket bagi tayangan amal di SMK Dato' Aznan Jaya. Dia bagi 2 kategori, dewasa dengan kanak-kanak. Saya okey. nilaikan X sebagai dewasa, Y sebagai kanak-kanak. Okey. Jadi sini X sama dengan dewasa, Y kanak-kanak. Okey, teruskan. Harga satu tiket untuk dewasa ialah RM16 Okey. dan kanak-kanak RM10. Okey. Dia kata jumlah nilai jualan bagi 125 tiket dijual di tayangan amal tersebut ialah RM1,820. Dia suruh Okey. kita cari bilangan dewasa dan bilangan tiket yang telah dijual kepada kanak-kanak. Persamaan dia X tambah Y sama dengan 125. X tambah Y sama dengan 125. 16X tambah 10Y sama dengan 1820. 16X. Tambah 10Y 10Y. sama dengan 1820. Okey. Teruskan. Lepas tu kita buat kurungan. Kurungan. 1, 1, 16, 10. Okey. Okay, tutup kurungan kita buat XY. Okey. Sama dengan kurungan 125 dengan 1820. Okey. Okay, lepas tu buat kurungan XY. XY. Sama dengan lepas tu kita darab silang 1/16 darab 1 Okey, teruskan. tolak 10. Betul ke formula tu? Memang yang ni darab dulu ke ataupun yang ni darab dulu? Azira? Ustaz? Betul ke darab 16 dulu? Betul Ustaz. Tak silang kan? Tak silang pun tapi dia ada formula kan? Ni A, ni B, ni C, ni D kan? Formula adalah 1/AD dulu kan? Tolak BC. Ingat tak Azira? Sekejap, saya salah Ustaz. Kan yang lain betul tak? Yang lain. Macam mana? Setuju tak? Ustaz. Sebab memang betul tak silang tapi dalam matrik dia ada petua ni kan? Yang ni. Ni petua dia. Ialah AD dulu baru tolak BC. Jadi 1/10 dulu. Betul tak? Jadi 1/10 dulu. Jadi sini 10. Jadi 1/10, 10 baru tolak dengan 16 dah tu. 16. Okey? Okey. Teruskan Nazira. Buka kurungan. Okey. 10 negatif 1 Negatif 1. negatif 16 Negatif 16. 1. 1. Okey. Okay, lepas tu kita salin balik yang nilai 125 tu. Okey. Lepas tu kita tekan kalkulator. Okey. Tekan mod 3 kali. Mod 3 kali. DQN. Ano 2. Okey. Okay, lepas tu kita masukkan nilai yang bersama dia punya yang X tambah Y tu. Ya, teruskan. Okay. So A1 1, B1 1, C1 125. A2 16 kan? B2 10 dan C2 1820. So kita dapat X sama dengan 95. Okey. Y sama dengan 30. Y sama dengan 30. Okey. Dalam soalan dia nak harga ke bilangan tiket?
Bilangan tiket. Okey, bilangan tiket. Jawapan kita tak perlu RM lah. Unit kita memang 95 je. Jadi, markah yang pertama adalah yang ni satu markah. Tolak sekejap Yang ni satu markah. Lepas tu, ni kalau metrik metrik. Yang ni satu markah. Lepas tu, X 95 satu markah dan Y 30 satu markah. Bagi siapa yang menggunakan kaedah persamaan serentak. Okey. Adakah jawapan anda sama? X 95, Y 30? Macam mana? Yang lain? Sama Ustaz. Okay, kalau sama maknanya betul lah. Cara jalan kira orang. Maknanya kalau gunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah gantian, kalau anda dapat jawapan sama X 95, Y 30, maknanya jalan kerja anda betul lah. Okay. Yang ni guna metrik. Sebab dalam soalan ni tak di-mention, tak dibagi tahu tak boleh guna metrik. Maknanya kita boleh guna metrik lah. Okay, memang betul lah. Jelas tak ada. Dalam soalan ni jelas tak menunjukkan dia adalah soalan tu kena jawab dalam gunakan persamaan serentak saja. Maknanya bebas. Kita boleh guna persamaan serentak ataupun soalan menggunakan kaedah matrix. Pun begitu, soalan ini sebenarnya khas untuk persamaan serentak. Yang biasanya sekarang ni mesti menggunakan kaedah gantian atau penghapusan sahaja. Okey, trend terkini soalan persamaan serentak ni tak dibenarkan jawab guna kaedah metrik. Dan kalau tak benarkan, dia akan tulis kat situ. Anda tidak dibenarkan menggunakan kaedah metrik. Barulah tak boleh guna metrik. Tapi kalau tidak dibagi tahu, maka bebas pelajar boleh gunakan kaedah persamaan serentak ataupun kaedah penghapusan atau gantian ataupun nak guna kaedah metrik. Tak ada masalah. Okey? Boleh setakat ni? Yang lain? Okey? Okey, baik. Saya tanya. Silakan. Sini, Macam saya buat 16X tambah 10Y sama dengan 1820. Dia atas lah. Dia terbalik dengan Hazira buat. Tapi jawapan dia sama. Boleh ke Ustaz? So, yang dekat Songsang tu dia jadi 1/16 tolak 10. Boleh ke? Tapi jawapan sama. Oh, ya ke? So, faham tak? Faham. Saya tak pernah try buat terbalik. Terbalik dapat sama Sama. Oh. Cuma saya buat 16X tambah 10Y sama dengan 1820 dengan X tambah Y sama dengan 125. Okey, so bila masukkan dia punya dalam unknown tu dalam kalkulator dapat jawapan sama? Dapat jawapan sama? Oh, ini first time ni. Kejap. Sekali lagi. Sekali lagi. Maknanya apa tadi? 16 16X. Alamak apa ni? Tambah 10Y. 16X tambah dengan 10Y sama dengan 1820. Yang kedua adalah X tambah Y. 125. Boleh ikut sebab dia tak syaratkan siapa first siapa second. Yang penting ada macam ni. Yang penting ada yang macam ni, satu lagi yang macam ni. Dia tak letakkan syarat siapa first siapa second. So bila kita buat macam ni, pastikan kita songsang ikut macam ni lah. Maksudnya kalau kita buat dalam tu metrik, kita kena buat dalam tu ni lah. 16, 1, 10, 1. Sini XY. Sini adalah 1820, 125. Macam ni kan? So kalau kita ikut flow dia, jawapan sama. Tak ada masalah. Saya rasa boleh. Tak ada masalah. Boleh terima. Ustaz. Okey Lagi soalan lain? Apa yang tanya? Bagi siapa tak dapat salin, jangan risau. Saya buat rakaman. Saya akan upload video ni di YouTube. Nanti saya akan share di grup. Okay, jadi setakat tu je untuk malam ni. Kita akan sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Salam. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Okey, sama.